Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca pada muka surat 227 pada ayat 38. Sebelum ini kita telah baca ayat 38 ini, yaitu firman Allah, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku, firman Allah, bersumpah dengan kejadian yang kamu lihat dan dengan kejadian yang kamu tidak lihatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan berbagai-bagai. Allah bersumpah dengan langit, dengan bumi, was-sama idzatil buruj wal arda ba'da dzalika dahaha, macam-macam lagi sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah menyatakan kekuatan sesuatu yang hendak diperkatakan itu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit, dengan bumi, maka ada sesuatu yang hendak diperkukuhkan melalui sumpah. Jika sesuatu tidak perlu disumpahkan dengannya, maka maknanya perkara itu adalah remeh. Perkara itu tidak mempunyai kekuatan langsung. Kaum musyrikin pada zaman turunnya surah Al-Haqqah ini menyebarkan kempen untuk menyatakan Nabi SAW tidak mempunyai nilai. Nabi SAW apabila menyebarkan dakwah Islamiyah, Al-Quran dan Al-Quranul Karim dan beberapa hakikat yang berkaitan dengan iman, ketika itu kaum Quraisy mula gelisah. Lalu mereka menyebarkan dakwaan bahawa Nabi Muhammad adalah satu pengakuan yang dibuat itu pengakuan dusta, dan apa yang dicakapkannya itu hanya tak lebih daripada ungkapan penyair dan ungkapannya itu adalah ungkapan yang dusta. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa ini tidak perlu bersumpah. Dakwaan yang seumpama ini biarlah kaum Quraisy dan kufar Quraisy menuduh apa sahaja yang mereka nak tuduh terhadap Nabi, tetapi hakikatnya Nabi tetap Nabi, dan apa yang didakwa mereka tidak mempunyai apa-apa kekuatan yang boleh disumpahkan. Katanya di sini, kebanyakan mufassirin cenderung kepada muka surat 227. Kebanyakan mufassirin cenderung kepada pendapat yang menyatakan la di sini zaidah. La di sini zaidah, maknanya zaidah, tidak, zaidah tu lebih pada hakikatnya, tetapi tiada Al-Quran ini yang lebih, ada makna padanya. Jadi fala uqsimu bima tubsirun, aku tidak bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tidak lihat. Bila la itu zaidah, maka kita tidak beri makna kepadanya. Sebaliknya kita beri makna, aku bersumpah dengan apa yang kamu tidak lihat dan apa yang kamu lihat. Begitulah maksudnya. Banyak perkara yang manusia tidak lihat, apa yang ada pada diri kita ni pun banyak kita tidak lihat. Alam ini yang kita tidak lihat, umpamanya angin kita tidak lihat. Setengah alam yang kita tidak lihat ialah bintang-bintang. Kajian falak dahulu mengkaji alam yang ada bayang, yang tak ada bayang mereka abaikan kerana mereka anggap benda ini sebagai tak ada. Tetapi hakikatnya barang-barang itu ada, dan mereka menemui bahawa ada benda-benda yang ada bayang dan ada benda-benda yang tidak ada bayang, tetapi pergerakan mereka, bayang mereka itu merupakan ombak.
ombak, bukan bayang seperti yang kita lihat ini. Jadi mereka menyatakan bahawa sebenarnya barang ada tapi manusia tidak lihat. Manusia tidak lihat roh, manusia tidak lihat nyawa, manusia tidak melihat. Jadi kalau begitu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan bahawa apa yang tidak disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu bersumpah dengannya, perkara itu tidak penting. Tetapi kita lebih cenderung kepada terjemahan yang mengekalkan penafian itu. Penafian itu maknanya tidak, kita letakkan tidaklah. Maka aku tidak bersumpah dengan kejadian yang kamu lihat dan dengan kejadian yang kamu tidak lihat. Tidak. Keterangan bersumpah yang dinafikan itu disebabkan tidak perlu lagi kepada sumpah, mungkin kerana Al-Quran merupakan suatu hakikat yang benar, hakikat yang kebenarannya mutlak, dan keterangannya adalah mukjizat yang tidak perlu lagi kepada sumpah. Mungkin juga maksudnya sumpah tidak diperlukan lagi kerana kaum musyrikin tetap tidak beriman kepada Al-Quran, sama ada diperkukuhkan dengan sumpah atau tidak sumpah. Kadang-kadang untuk merendahkan nilai seseorang itu digunakan satu uslub khas dengan mereka. Sedangkan qasam ini, sumpah ini adalah satu cara orang-orang yang berfikir ingin menegakkan sesuatu, mereka bersumpah. Tetapi apabila sumpah ini, budak-budak pun bersumpah, orang tak ada akal pun bersumpah, menjadikan sumpah itu tidak mempunyai nilai lagi. Nilai dulu sumpah ini tempatnya di mahkamah, tempatnya apabila diminta, tempatnya ialah apabila kes-kes itu besar, apa yang diperkata itu besar, maka sumpah apabila diminta di mahkamah ataupun dalam tempat-tempat yang tertentu, dalam majlis-majlis besar, maka dia bersumpah. Tetapi apabila disalahgunakan sumpah, orang yang sumpah itu hanyalah kerana mulutnya sedap bersumpah, penjual-penjual ingin menyatakan buah tamar mereka bagus, tamar mereka itu tamar tulen umpamanya, ini perkara yang murah, maka bersumpah tidak mempunyai arti lagi pada ketika itu. Kita lihat pada perenggan baru di bawah, benda yang manusia sumpah, manusia yang mampu lihat dengan mata kasar hanya sebahagian kecil saja, sebaliknya yang tidak mampu dilihat sangat banyak. Sebagai contoh, katakan anda berada di tepi laut, anda hanya mampu melihat airnya biru, anda nampak ombaknya yang bergulung, angin di pantainya berderu, anda tidak nampak ikan, tidak nampak permata dan segala perisian laut yang cukup banyak. Anda tidak dapat lihat, anda dapat lihatnya laut. Laut pada hakikatnya makhluk yang ada di dalam laut itu lebih banyak daripada makhluk di darat, lebih banyak. Sebab itulah benda-benda yang tidak dilihat ini lebih banyak daripada apa yang kita lihat. Malah yang mampu dilihat itu pun hanya pada jarak yang sederhana, jarak yang sesuai dengan pandangan mata. Jika lebih jauh atau lebih dekat, terlalu dekat dan terlalu jauh, manusia tidak dapat melihatnya. Begitulah lemahnya manusia ini. Kaum Quraisy harusnya tidak mempertikaikan soal sumpah dan tidak sumpah, sebab mereka memerlukan kepada kuasa Allah yang lebih besar lagi. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu ini semuanya berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada manusia adalah terlalu kecil, terlalu kecil. Yang besar-besar lagi, malaikat besar, makhluk malaikat, makhluk aras lebih besar lagi, makhluk banyak lagi, makhluk yang lebih besar daripada bumi tempat yang kita ada ini. Bumi hanya kecil saja. Ayat ini menarik perhatian pembaca kepada satu hakikat ilmiah, iaitu hidup ini tidak hanya dibatasi dengan apa yang dilihat oleh mata sahaja, tetapi tidak dapat dilihat dan perlu kepada pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang cukup banyak. Apa yang kita tidak lihat jangan dijadikan alasan untuk
tidak mempercayainya, apakah kita akan menolak adanya kuman dan virus dengan alasan mata kita tidak dapat ataupun tidak mampu melihatnya? Tentu tidak sama sekali. Jadi kalau begitunya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dapat dilihat oleh manusia ialah kekuatan akalnya, kekuatan pribadinya, kekuatan ilmunya, kekuatan semula jadi yang ada padanya. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat dilihat oleh manusia, dan memangnya Allah Subhanahu wa taala melantik seorang nabi itu paling kuat di antara manusia pada zamannya, paling kuat. Dan pada zaman selepasnya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan perutusannya itu kekal sampai kiamat, maka kekuatan yang ada pada manusia sampai kiamat pun tidak boleh menandingi kekuatan yang ada, yang diberi ataupun yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya, oleh yang demikian, jika ada nas-nas yang menyatakan bahawa kekuatan Nabi itu tercabar, maka nas yang ada perlu disiasat terlebih dahulu ataupun perlu ditakwil sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari menyatakan Nabi kita kena disihir, sehingga kata Aisyah, Nabi lupa apa yang dia buat pada waktu malamnya. Antara dia buat pada waktu malamnya, dia berhubung dengan isterinya, tapi Nabi SAW lupa. Ini adalah satu kelemahan yang tidak boleh diterima secara mudahnya begitu, kerana Nabi tidak akan lupa sesuatu. Jika Nabi itu lupa, dia disihir sampai dia hilang akal, maka itu akan menjejaskan penyebaran wahyu, penyebaran agama kepada umat ini, kepada umatnya. Jadi oleh yang demikian, ini satu kelemahan yang ada pada Nabi, dan kelemahan ini tidak boleh diterima sama sekali, kerana Nabi tidak lemah. Nabi dipilih Allah daripada manusia yang paling kuat sama ada pada zamannya ataupun pada zaman-zaman yang berterusan risalah itu, iaitu sampai kiamat, kerana tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat 40. Peneliti terhadap Al-Quran, sama ada mahu atau tidak, tetap mengikuti bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah, bukan daripada ciptaan manusia. Bahasa Al-Quran, pengungkapan, susunan perkataan dan artinya menunjukkan benarnya pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Al-Quran adalah kalam Allah. Ini semuanya benar apa yang diucap oleh Nabi tentang Al-Quranul Karim. Jadi dengan itu, kempen kaum Yahudi bahawa mereka kaum Quraisy, mereka tidak akan mempercayai Al-Quranul Karim kerana Al-Quran ini bahan ciptaan Nabi SAW sendiri. Al-Quran hanyalah kalam syair. Ini sedangkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, Quran adalah kalam Allah. Bahasanya, pertuturannya, sebutannya, ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasulin karim, bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu ialah perkataan Rasul yang mulia, bukannya ungkapan sesiapa yang dibuat dengan dusta. Penjelasan bahawa Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia tidak bermakna bahawa Al-Quran itu ciptaan Nabi SAW, tetapi maksudnya ialah perkataan Al-Quran adalah daripada jenis yang lain, bukan daripada jenis yang diungkap oleh penyair, dan bukan pula daripada jenis yang diungkap oleh pawang. Perkataan Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beberapa pendapat para mufassirin tentang Rasul Allah di sini, setengah golongan menyatakan maksudnya ialah Jibril, kerana beliau membawa turun
dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya menyatakan maksud Rasul di sini ialah Nabi Muhammad. Apapun ada pula pendapat yang menyatakan kedua-duanya, yakni Nabi dan malaikat, dimaksudkan serentak dalam konteks ayat ini kerana kedua-dua mereka adalah Rasul dari Allah. Maksudnya begini, innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu ungkapan Rasul. Siapa Rasul itu? Rasul itu kata setengahnya Nabi Muhammad dan sebahagiannya menyatakan malaikat. Masalah yang mereka persoalkan ialah Al-Quran ini diturun 2 kali. Pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yang kedua daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke dunia ini. 2 peringkat. Siapakah yang membawa Al-Quran itu dengan bahasanya lalu disampaikan kepada Nabi? Adakah malaikat yang membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dengan bahasa Arab yang diajar oleh malaikat kepadanya, ataupun wahyu itu diturunkan kepada Nabi dan Nabi sendiri mengungkapkan wahyu yang diutus kepadanya itu dengan bahasa Arab? Kedua-duanya ada pendapat. Sebahagian yang menyatakan malaikat membawa turun daripada Lauhul Mahfuz kepada Nabi wahyu dengan bahasa Arab yang dituturkan oleh malaikat. Ada yang menyatakan wahyu diturunkan kepada Nabi dan Nabi memahami maksudnya lalu diungkapnya dengan bahasa Arab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu kedua-dua ini boleh diterima sebagai Rasul dan menjadi tafsiran kepada ayat innahu laqaulu rasulin karim. Quran itu ungkapan Rasul yang mulia, yakni malaikat ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan wa ma huwa biqauli sya'ir. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Al-Quran bukan penyair. Madah yang diungkap penyair menggambarkan keterharuan rasa dan emosi yang silih berganti, menggambarkan sentimen yang berkobar-kobar. Tetapi Al-Quran sumbernya ilahi, tiada sepatah perkataan pun yang sia-sia padanya. Penyair lain. Penyair, apa yang diungkapkan oleh mereka ialah perasaan hati mereka, diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan perasaan. Tetapi Al-Quranul Karim tidak seperti ungkapan penyair. Kemudian seterusnya katanya, kekalnya Al-Quran sebagaimana asalnya sejak diturunkan hinggalah ke zaman ini, bahkan hingga zaman-zaman akan datang, namun masih ada yang tidak mempercayainya. Bahkan qalilan ma tu'minun, amat sedikit mereka yang beriman kepadanya. Maksudnya, kalaupun ada sedikit kepercayaan bahawa Al-Quran itu bukannya sajak seperti yang kamu dakwakan itu, namun kesedaran itu sangat sedikit, malah tidak cukup untuk menyuluh hidup kamu ke jalan yang jalan petunjuk. Maksudnya, sekalipun kaum Quraisy ada sebahagiannya yang beriman kepada Al-Quran ini bukannya kalam manusia, sekalipun begitu hanya beberapa kerak sastrawan jahiliyah yang mempercayai hakikat Al-Quran, tapi belum cukup untuk mereka jadikannya sebagai hidayat kepada kaum Quraisy. Oleh yang demikian ayat ini menyatakan bahawa di dalam Al-Quran ini tiada sesuatu pun yang diungkap dengan sia-sia yang tidak perlu diberi perhatian kepadanya. Semuanya adalah kalam hidayat daripada Allah untuk manusia. Seterusnya, wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.